Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita sentiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon taufik, hidayah, minta afiah, keselamatan, kesejahteraan kepada kita, keluarga kita. Sewaktu berada di atas dunia ini, selamat untuk agama kita dan selamat untuk dunia kita. Dan kita minta keselamatan yang berterusan ke akhirat, supaya kita layak untuk menduduki syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi alhamdulillah perbincangan kita teruskan lagi dalam pengajian tafsir juzuk yang ke-29, juzuk Tabarak. Tafsir juzuk Tabarak, kita berada dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, iaitulah surah yang keempat dalam juzuk ini, dan tartib penuh dianya surah yang ke-70. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri ini, siri yang kedua dalam surah ini, bermula dari ayat 19. Bermula dari ayat 19. Buka Quran, kita baca beberapa ayat, kemudian kita terjemahkan dan kita tadabbur apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada kita, setakat mana yang kita mampu memahaminya dan menghuraikannya, insya-Allah. Mula ayat 19. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Surah Al-Ma'arij. Apa dia Al-Ma'arij? Iaitu tempat naik turunnya al-malaikah yang menjalankan tugas setiap hari dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Sambungan kita dalam siri ini bermula daripada ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a.
Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat halu'. Halu' dengan makna resah gelisah. Orang panggil keluksah. Itu di antara sifat manusia. Sifat manusia ini, insan di sini dia kira manusia secara umumnya. Dia panggil jinsul insan. Jenis manusia. Kita ni lah orang. Manusia itu makna orang. Ada sebagian ulama tafsir kata maksud dia orang kafir. Ada kata cerita ayat ini turun kepada kepala-kepala geng-geng besar Quraisy seperti An-Nadhr ibnul Haris bin Kaladah dan geng-geng dia, tetapi was-shawab maksud dia manusia, al-insan, iaitulah manusia. Tak kira apa jenis manusia, tapi asalkan dia orang, dia manusia, maka sifat halu', sifat resah gelisah, sifat mudah stres, sifat mudah serabut, sifat tak tenang itu ada pada manusia. Ada pada manusia, maka kita kena berhati-hati. Allah SWT kata sini, Allah Ta'ala telah tasjil. Tasjil maknanya telah tetapkan bahawa jenis manusia ni khuliqa halu'a, bersifat resah gelisah. Maka di sini khuliqa ada kalanya Allah Ta'ala sebut dengan kejadian tubuh dia tu. Nahnu khalaqnahum. Itu maknanya khalaqna, kami ciptakan manusia itu tubuh. Maknanya ada orang manusia tubuh dia kuat, ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil-kecil. Macam zaman kita ni halus-halus dah. Kan orang dulu buat rumah pun dengan bukit, macam-macam. Ada yang katakan khuliqa, iaitulah bi fitratihi, kejadian fitrah dia, maknanya sifat dia tu. Sifat dia tu al-halak. Sifat dia al-halak maknanya lemah, orang panggil mudah mengalah, mudah stres, itu halak. Al-Quran ini, para jemaah sekalian, telah menafsirkan makna kalimah al-halak itu ditafsirkan oleh ayat selepas dia. Kalau orang tanya, apa dia halu'a? Apa dia sifat resah gelisah ni? Al-halak ni makna dia apa? Jawabnya, ayat yang selepasnya menafsirkan maksud dia. Mana ayat selepas dia? Ayat yang ke-20. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Tanda. Halu' maknanya orang ni bila dia ditimpa kesusahan, mari bala, mari bencana, mari apa masalah, gelisah. Yang kedua, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil dan kedekut. Dua ya sifat dia. Kalau waktu ditimpa musibah, dia gelisah, tak tenang. Kalau dia dapat nikmat, dia bakhil. Itu dia panggil halu'. Maka kita kena berhati-hatilah dengan sifat ini. Kerana itu Allah SWT tegaskan dalam sini, supaya kamu jangan jadi lagu ni. Jangan kamu terjebak dengan perangai macam ni. Tapi inilah yang terperangkap dengan kita sekarang ni, terperangkap dengan sifat ini. Para ulama, di antaranya Sa'lab. Sa'lab ni gelaran kepada ulama ni. Su'ila Sa'labu. Orang tanya Sa'lab dengan apa makna halu'a. Mengikut orang Arabnya apa dia? Faqala, dia baca ayat ni. Ayat yang ke-20, 21. Dia kata tafsir Quran ni dengan Quran tu sendiri itu lebih tepat. Al-halu' dengan mana? Ad-da'if al-mutahalik. Orang yang lemah, tidak kuat dan tidak stabil kedudukannya ketika ada ujian, azmah, dipanggil azmah. Termasuklah dalam segala urusan. Kita nampak dia ni tak tenang belaka. Contohnya dalam bab agama. Fa iza sama, kalau dia puasa nampak
dia duk sibuk, duk cerita sana, oi lapar ya hari ni. Panah molek Maknanya orang tahu dah kalau puasa itu tabiat dianya lapar, dahaga itu. Habis duk cerita apa benda yang menjadi tabiat puasa itu begitu. Ini maknanya halu ada sifat. Tengok jamnya pukul berapa lagi nak buka puasa. Masya Allah. Kalau takut, dalam keadaan ketakutan, nampak dia ittaraba. Mana nampak dia, orang panggil goyah. Goyah. Allahu Akbar. Bila ada musibah, ancam kita nampak dia jazak. Jazak ni maknanya nampak takut sangat. Takut sangat. Itu dia panggil halu. Jadi kita ni dalam semua keadaan biar kita tenang. Kita ini diancam oleh COVID-19 ini, diancam oleh corona. Kita kena ambil sikap berhati-hati, menjaga diri. Kita ada setengah orang buat dia punya slogan, kita jaga kita. Tapi sebagai seorang mukmin, lebih baik kita guna istilah, semoga Allah jaga kita. Semoga Allah jaga kita. Sebab kalau kita jaga kita, kita pun tak mampu, kita lemah. Kita nak jaga kita. Cuma dari sudut tafsirannya boleh kita kata. Sama-samalah kita menjaga keselamatan kita secara manualnya, secara tabi'inya, kita kena jaga. Penjarakan jarak antara kedudukan, jangan duduk rapat-rapat kan. Basuh tangan sentiasa, tidak bercampur tempat orang ramai. Itu di antara kita cubalah menjaga keselamatan kita. Tapi seeloknya kita kata semoga Allah jaga kita. Sebab dalam salah satu daripada hadis doa Nabi ajar kepada kita, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, mu jagalah aku, jangan serahkan aku ni, jaga diri aku walaupun sekelip mata. Tak mampu kita. Maka kita serah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah jaga kita. Itu lebih baik dan lebih tepat. Baik. Al-halu dalam bab dunia pun kita sibuk, halu dalam bab akhirat pun sibuk, bahkan dalam segala perkara. Lebih-lebih sekarang ni, zaman sekarang ni, kita mudah sangat nampak halu, tu nampak sangat. Ada benda tak kena sikit, komen. Luah perasaan. Di mana? Di muka buku yang orang boleh tengok, orang boleh tahu, oh dia ni tak tenang hari ni, dia ni serabut hari ni, dia ni, macam-macam dia ni. Maka kita kata, itu perbuatan yang tidak baik, bersifat halu. Baiklah, kita balik kepada ayat kita ni. Iza massahu syarru. Apabila ia ditimpa kesusahan, asyarru di sini segala perkara lah. Al-faqru, ditimpa kefakiran, al-ju', lapar, marad, sakit. Semuanya Allah Ta'ala sebut sayyi'ah. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ah. Allah kata, aku uji hamba aku ini bil hasanat, dengan kebaikan, kesenangan, kemewahan, was-sayyi'at. Sayyi'at itu segala perkara ujian. Sakit, susah. Yang sekarang ni bila mari zaman pandemik, mari virus ni, sudah ramai kedengaran orang-orang yang terpaksa diberhentikan daripada kerja. Nak cari kerja baru bukan senang. Nak dapat kerja pula, orang berhenti dengan kerja sebab kerja tidak ada. Contohnya, dari sudut pelancongan kapal terbang tak boleh nak terbang. Bila kapal terbang tak boleh terbang, anak kapal juga tak terbang. Sebab tidak ada penumpang. Maka banyak dia punya kaitan-kaitan itu berlaku. Lalu, maka kita belajarlah di sini bagaimana nak menguruskan suasana yang ada ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada keadaan yang tidak baik, insya-Allah. Maka asyar di sini dengan makna asyarru bil hasanati was sayyiat, sama dia asyarru dunyawi, kesusahan dalam hidup dunianya. Makna susah dari sudut fakirnya, laparnya, sakitnya ada belaka. Dan Allah Taala sebut wa idza massahul khairu manu'a. Idza massahu syarru wa idza massahul khairu. Dan apabila ia beroleh kesenangan, tengok, al-khair di sini, rezeki, sehat, harta banyak, anak ramai, yang cerdik-cerdik, jenius belaka, kan? Ada juga orang anak ramai, tapi anak ramai dia
ada yang menyusahkan, Masya Allah. Maka, kita nak kata apa? Bila mari kesenangan, rezekinya luas, sepatutnya orang yang rezekinya luas, hartanya banyak, dialah yang munfik, dialah yang infak banyak. Tak, manu'. Oh, apa dia manu'? Tak bagi pula, bakhil. Nas'alullah salamatul afiyah. Kupik. Ingat dah, bahasa Kelantan kata bakhil itu apa dia? Kupik, kan? Bakhil, kedekut, tak bagi. Allahu Akbar. Kita kena tahu, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini 2 kali. Massahu. Massa. Apabila dia disentuh. Massa, dikata ini at-ta'bir. Allah Ta'ala guna perkataan massa ajibun. Satu perkataan yang pelik, ajaib. Sebab, ayat ini, perkataan ini menggambarkan ta'sirul ahwal. Apabila dia disentuh oleh kesusahan, disentuh oleh kesenangan, maknanya keadaan manusia itu berubah-ubah. Keadaan manusia itu berubah-ubah. Mana al-ahwal la tadum. Keadaan kita ni tidak tetap. Hari ni kita sihat, pagi ni alhamdulillah sihat walafiat, petang belum tentu. Ada orang yang nampak sakit semalam, pagi ni aktif. Dan bukan setakat tu, ada hak hidup pagi ni tengah hari mati. Mana al-ahwal la tadum. Maka sebagai orang beriman, Allah SWT akan beri kepada kita motivasi supaya kita boleh orang panggil adjust, boleh kontrol, boleh kawal dan boleh takayuf, sesuaikan diri kita dengan dua-dua keadaan, syar al-khair. Waktu susah, waktu senang, apa motivasi yang Allah akan sampaikan kepada kita ini, kita tengok kepada ayat yang seterusnya. Baik. Timbul soalan, orang tanya. Dia kata kalau Allah SWT dah ceritakan manusia ni khuliqa halu'a. Sifat dia macam ni dah, tabiat manusia tu lagu ni. Kenapa pula dicela? Kenapa pula dicerca khuliqa halu'a? Lepas tu iza masau syarru jazu wa iza masul khairu manu. Kenapa? Tasarruf. Kalau patutnya begitu kan? Jawab dia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mengikut hikmah yang telah ditetapkannya. Fid dunia, dalam dunia ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan Allah SWT letak dalam jiwa manusia ni ada syahwatnya, ada keinginannya. Maka kita kena ingat, syahwat itu jangan dituruti, tapi hendaklah dikawal dan dididiki. Syahwat manusia ni suka. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiri minal zahabi wal fiddati wal khairi. Allah Taala sebut, telah dipasang dalam jiwa manusia ini suka kepada perhiasan. Di mana? Minan nisa, isteri. Sebab itulah orang yang ada kemampuan, Allah Taala beri pada dia 4 isteri. Orang yang tak mampu, diam-diam je lah. Ada seorang, alhamdulillah. Kan, selesai ada satu masalah, tabiat manusia sudah ada di situ. Maka, manusia ada syahwat. Nak belakang dia, tengok harta, nak. Tengok pangkat, nak. Tengok kedudukan, nak. Hilang pangkat, meroyan kita, contohnya. Maka itu dia panggil tabiat manusia. Maka ayat ini nak mentahzibun nafs, nak mendidik jiwa manusia, nak mendidik manusia. Sebab itu para ulama al-Islam telah berbincang. Telah berbincang tentang tabiat kita ni kasbiyun am wahbiyun. Ingat tulis baik-baik. Kasbi maknanya usaha. Kita boleh usaha nak jadi orang baik. Ataupun dia wahbiyun dengan mana anugerah, hebah daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Ta'ala kata orang ni baik-baik ya dia. Tak. Maka para ulama pendidikan, ulama jiwa, ulama hati mengatakan bahawa kita ada dua-dua. Ada orang yang Allah pasang jiwa dia memang jiwa orang baik. Daripada awal, daripada budak lagi, tak ada masalah. Ada orang diberinya ujian, tapi dengan dia usaha, kasb.
akhirnya dia jadi baik. Berapa ramai yang kita baca dalam sejarah orang hebat-hebat zaman dulu. Mula-mulanya orang gedebek dia. Orang takut belakang dia. Tengok dia pun orang takut. Kata orang tengok misai dia pun orang gerung dah. Tapi akhirnya Masya Allah menjadi seorang yang khusyuk. Sekali dia dengar orang baca Quran, dia menangis. Duduk dalam majlis ilmu, khusyuk. Dia minta air mata je. Sudah berubah. Dulu orang ni mulut kotor. Cakap uduh. No, kalau dia bercakap, sakit telinga dengar. Tapi sekarang ni Masya Allah, kalau dia bercakap, dalam keluar mulut dia, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Rabbi, berubah. Artinya, tabiat kita ni boleh diubah. InsyaAllah ta'ala. Kita doa. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balik hati, balikkan hati aku ni jadi orang baik. Allah mahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, jadi tunjuklah kepada aku ni akhlak yang baik. InsyaAllah, kita akan berubah. InsyaAllah. Tapi kalau tak boleh total 100%, daripada dulu seorang yang banking, orang tengok dia apa takut, kan? Mungkin dia jadi kurang 50%, sekarang ni banking lagi. Tapi mampu senyum. Boleh gosok-gosok orang. Itu dia panggil sudah berubah. Alhamdulillah. Baiklah. Kita pergi kepada ayat. Kalau kita nak bincang tentang jazuk, haluk ni, itu dia pergi kepada ilmu psikologi, ilmu pendidikan jiwa, panjang. Maka kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Allah kata apa? Itulah jiwa manusia. Allah kata, illal musallin. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Allah Ta'ala sebut di sini, betapa besarnya kesan ibadat. Betapa besarnya kesan iman. Di dalam tahzibul akhlak, mendidik jiwa. Mana kita ni sepatutnya, kalau kita ni orang solat betul-betul, kalau kita ni orang puasa betul-betul, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan ruhiyahnya, insya-Allah kita jadi manusia yang baik. Allah Ta'ala sebut. Orang yang tidak halak ini siapa dia? Al-musallin. Orang yang salat. Masya Allah, tabarakallah. Illa al-musallin. Allah Ta'ala kecualikan daripada golongan halak. Siapa dia? Fi'atun minan nas. Satu kumpulan manusia, Allah gambarkan, sifatkan mereka bil musallin, iaitulah orang yang benar-benar salat. Siapa dia? Orang Islam yang menjaga salatnya, Masya Allah, tabarakallah. Maka al-musallin di sini iaitulah orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut di sini salat. Sebab apa salat? Sebab solat itu ciri-ciri zahir, tanda orang beriman dari sudut amalinya. Kan rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah kita mengucap 2 kalimah syahadah, yang pertama, dari sudut amalinya, dari sudut praktikalnya, apa dia? Solat. Maka solat ini Allah Ta'ala beri kepada kita 5 kali sehari ikut peredaran matahari. Daripada pagi lagi fajar, kejap lagi zuhur, lepas tu asar, maghrib, isya. Isya dah matahari dah tak ada, relax kejap. Tunggu pagi esok pula. Masya Allah, itu dia panggil perjalanan hidup manusia, kitaran hidup. Kita berjalan, beribadat bersama dengan pergerakan matahari. Supaya setiap detik, perubahan zaman, masa itu, kita ada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka solat itu menjadi tanda unwan, tanda, mercu tanda orang beriman. Dan orang yang berakhlak. Allah Ta'ala tidak namakan musallin kecuali orang yang mudawamah. Orang yang berterusan melakukan solat. Kalau solat sekali-sekala, tu kita panggil orang semaya tu. Dia apa? Semaya. Tapi tahun lepas baru tengok dia semaya tahun ni pula. La. Al-musallin dengan makna orang yang berterusan di dalam solat dia. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Oh, kalau dia berniaga, dia bisnes dia tidak menghalang dia daripada solat. Masya Allah, tabarakallah. Mana Allah Ta'ala sebut daimun, ad-dawam di sini dengan makna berterusan, sentiasa solat. Sentiasa solat. Alhamdulillah. Sebagaimana ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat kana amalhu dimah. Dimah dengan makna berterusan. Makna kalau dia buat,
berterusan. Dia tak buat slow-slow. Kita ni kadang-kadang istiqamah sekali-sekala. Waktu ada ceramah, motivasi, tahajud perdana, semangat. Lepas tu, tahun depan pula baru jumpa tahajud. Itu tidak daim nama, tidak berterusan. Mana yang kita naknya berterusan. Ala salatihim daimun. Maknanya berterusan melakukan salat. Itulah dia panggil orang yang betul-betul salat. Yang pertama, tanda. Saya nak para jemaah kita tanda, sifat yang pertama orang yang baik ini, orang yang tenang, orang yang jiwanya lapang, siapa dia? Yang pertama sekali, as-salat al-musallin, yang melakukan salat yang berterusan dengan rukunnya, dengan syaratnya. Kemudian kita pergi kepada sifat yang kedua. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan mereka illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang sentiasa tetap mengerjakan sembahyangnya. Yang kedua, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Apa makna hak yang termaklum dalam harta? Maka itu dia panggil zakat. Sebab apa? Sebab zakat itu adalah merupakan perkara yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala tetapkan kadarnya, jenisnya semua sudah ada. Kadarnya ada, jenisnya sudah ada kan. Maka kita kena tahu Allah Ta'ala dah tetapkan perkara itu. Haqqum ma'lum, hak yang telah ditetapkan. Para jemaah sekalian, banyak sekali terdapat ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala kembarkan salat dengan zakat. Zakat tuqranu fis salati fil Qur'ani kathiran. Sebab apa? Ini tanda betul-betul. Kenapa zakat ni dikembarkan dengan Quran, dengan salat? Kerana as-salatu haqqul badan wa ruh. Salat itu hak jiwa dan tubuh kita. Wa zakat haqqul mal. Zakat tu hak harta. Maka kata di Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain-lain ulama tafsir, dia kata al-haqqul ma'lum huwa zakah. Timbul iskal dalam perbincangan kita lepas, Al-Ma'ari ni surah Makkiyah, turun di Mekah. Sebelum lagi turunnya fardu zakat, kenapa ayat ini sudah disebut? Maka para ulama mengatakan bahawa hak harta itu, hak dalam infak itu sudah ada. Di awal Islam, orang yang tengah susah ketika itu, Allah Ta'ala telah turunkan hak dari sudut harta. Cuma bila mari zakat, kadarnya ditetapkan. Kadarnya ditetapkan. Dia panggil 1/40 ataupun 2.5%. Itu kadar zakat. Kecuali zakat hayawan, maka dia ada kadar dia sendiri. Ada dia dengan bilangan ekor dia. Tak sama unta, kambing lain. Kan? Ataupun daripada kadar cucuk tanam. Tanaman, itu dia ada kadar dia sendiri. Yang penting bagi kita, zakat harta ni 2.5% ataupun 1/40. Harta dia untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta. Orang miskin ada dua kategori para jemaah sekalian. Orang miskin ada dua kategori. Satu dia panggil as-sa'il, orang yang duk minta-minta. Kalau duk minta tu lah. Duk tunggu tepi jalan, mari rumah orang. Tak, mari pula, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan penuh lenggak-lengguknya, dengan gayanya, Haji, minta maaf lah, saya ni susah. Kan? Ada setengah kita profesional. Dia berhenti dekat R&R. Dengan kereta comel. Tapi alasan dia, beg dia kena, dompet dia kena curi. Dia nak balik ke sini, tak cukup minyak, macam-macam, nak duit. Pagi pergi sesi minyak lain, ada pula dia. Masya Allah, Tabarakallah. Ini jadi list as-sa'il, orang miskin yang meminta-minta. Ini ramai. Satu lagi dia panggil wal mahrum. Siapa dia al-mahrum? Al-muta'affif. Orang yang baik jiwa dia miskin tapi tak meminta, tak pernah hulur tangan. Orang bagi dia ambil tapi minta lah. Sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan mereka ini dalam surah Al-Baqarah 273, la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tak minta-minta dengan orang. Tak minta.
sampai orang tak kenal dia. Karena itu tanda tuan-tuan. Ada hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu beritahu, "Laisal miskinu alladhi tarudduhul akalah wal uklatan." Bukanlah betul-betul orang miskin yang duduk mencari-cari makanan sesuak dua suak tu. Kan dia duduk minta-minta dengan orang. Walakin al-miskin, orang yang betul-betul miskin, allazi laisa lahu ghinan wa yastahyi aw la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang betul-betul miskin itu orang yang tidak kaya. Ataupun tidak ada orang kaya yang cari pergi bantu dia. Wa yastahyi, dia jenis malu, dia tak minta dengan orang, kan? Dia pemalu. Wala yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak pergi minta-minta, merayu-rayu, ilhaf makna pergi rayu, pergi pujuk orang. Tak. Maka ini dia panggil orang yang betul-betul miskin. Masya Allah, tabarakallah. Maka kalau kita nak beri kepada orang kaya pun tak jumpa dia, orang nak tolong pun tak jumpa, sebab orang tak tahu dia ni miskin ke tidak. Maka inilah orang yang patut kita beri pertolongan. Tuan-tuan pergi carilah dalam kampung kita, orang yang miskin tapi baik jiwa, dia tak nak minta, orang ni patut dibantu. Tuan tunggu tepi jalan, ni saya ni ada satu grup. Ni, hari-hari dia hantar nombor akaun dia. Haji, ustaz, macam-macam dia panggil kita. Bagilah pandai profesional. Mana satu hari kalau dia hantar 1000 orang SMS, kan? Kalau setiap orang bagi RM10 je, berapa dapat? Masya Allah, tabarakallah. Kita kata, kalau nak bantuan, mari jumpa saya. Oh tak payahlah yang nombor akaun ada dah. Kata bijak mu. Kan? Maka kita kena belajar. Allahu Akbar. Orang yang meminta-minta, hati-hati ni kepada para peminta sedekah. Nabi kita SAW larang. Nabi kata, man sa'alan nas walahu ma yughnihi. Siapa dia minta-minta dengan orang sedangkan dia ada harta, ada benda yang mencukupkan dia. Cukup dah benarnya, tapi nak minta juga. Ja'a yaumal qiyamati wa mas'alatuhu fi wajhihi khumushun au khudushun au kuduh. Maka orang minta-minta di hari kiamat esok, dia makin hari kiamat esok muka dia cala ataupun tak ada daging, muka dia berkedut, muram, tidak ceria. Orang tahulah dia ni muka duk minta atas dunia sedangkan dia mampu. Allahu Akbar. Maka kata daripada ulama, mahrum di sini ada tiga makna. Yang pertama sekali, orang yang muta'affif, tanda. Al-mahrum lis-sa'ili, orang yang minta-minta, ataupun mahrum, orang yang tak minta. Baik jiwa dia, nafsu dia malu, dia tak minta, walaupun dia susah. Ada orang lagu ni. Yang kedua, al-mahrum, iaitulah orang yang buat kerja tak jadi. Ada juga. Dia dah cuba pelbagai kerjaan. Dia cuba pergi kerja, dia buka pejabat, tak laku, tak jadi. Buka kedai makan, tak laku. Buka kedai runcit, tutup. Buka kebun, mati. Tanah pelihara hayawan, lingkup. Ada juga orang macam ni, yusama maharif. Orang suka kerja, tapi tak mampu. Ini juga termasuk dalam nama mahrum. Termasuk juga nama mahrum. Maka para jemaah sekalian, kita kena duduk di atas kumpulan-kumpulan yang ada ini, kita bantu mereka. Jadi, dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi motivasi pada kita supaya mu jadi orang salat dan juga orang infak. Ada setengah orang ni, salatnya kuat, tapi bakhil. Na'udzubillah. Dan, baik. Sifat yang ke berapa? Yang ketiga. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya. Orang yang percaya kepada hari pembalasan, tapi apa? Tak buat kerja, tak beramal. Itu dia panggil mulut yang percaya. Yang dari sudut amalannya tidak ada. Ini lemah. Kita nak orang yang percaya, beriman, dan kesan iman itu ada dalam jiwa dia. Kenapa dia tu nampak senyap tu?
Orang lain duk yoya-yoya, tak, dia tu orang beriman. Dia tak mau masuk campur dalam bab-bab mengumpat orang, tak mau. Bukan mengumpat ni, membawang. Sopalah tu. Kan. Kenapa dia tu nampak relax? Ya. Orang lain duk sibuk ambil rasuah lah, ambil tu, ambil ni. Kita kata tak, kita tak mau. Maka, kesan daripada yusaddiquna biyaumiddin, kesan daripada itu, kita nampak. Orang yang tahu, di akhirat esok kita ada balasan, kita ada kira-kira, kita ada hisap. Berani ke kita buat benda tak baik? Tak akan berani. Orang yang berani buat ni, sebab apa? Orang yang berani buat ni, iaitulah orang yang iman dia on off. Waktu dia beriman tu, beriman, amantu billah. Tapi waktu amalan, tak ada. Ini. Baik. Sifat yang keempat. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Ingat. Khaifuna wajilun. Orang yang takut gementar hati dia. Ini di antara sifat yang keempat yang kena ada dalam jiwa kita. Kenapa kamu nampak tak happy tu? Takut. Takut apa? Takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Takut kepada azab, takut pada seksa, takut pada hari Yaumiddin, ada hari pembalasan. Maka, sebagaimana selalu saya ulang, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Kitalah dia punya penulis. Kita tu nak tulis apa? Kita nak baca apa di akhirat, kita tulis atas dunia ni. Nipu orang, kecek uduh, semua boleh berlaku. Salat, sedekah, percaya kepada hari pembalasan, dan sentiasa jiwa dia takut kepada azab. Yang kelima, tanda. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut di sini, Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Kerana sungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seorang pun merasa aman terhadapnya. Kita jangan duk rasa, aku ni orang beriman dah. Aku daripada budak lagi orang mukmin, confirm syurga. La. Karena itulah su'ilal Hasan Basri anin nifaq. Orang tanya Imam Hasan Basri tentang munafik. Faqala wallahi ma aminahu illa munafiqun. Orang yang confident, yakin, aman daripada Allah Ta'ala rancang apa kepada dia ni, orang munafik tu. Wala khafahu illa mu'min. Orang yang takut pada azab Allah Ta'ala, orang yang takut Allah Ta'ala buat benda yang tak baik kepada dia. Contohnya, takut kita ni mati dengan su'ul khatimah. Sentiasa kita berdoa, sentiasa kita bermunajat Allah Ta'ala. Maka itu sifat orang mukmin. Orang mukmin dalam keadaan khaif. Tidak kata al-amru min makrillah. Dia rasa aman daripada perancangan Allah. Kita kena sentiasa takut, sentiasa berdoa, sentiasa bermunajat. Tapi orang munafik, relax je. Apa? Saya sudah beriman. Kak kenalan saya, IC saya mukmin, Muslim. Apa takut? Baiklah. Nabi di akhirat masih takut. Allahumma rabbi salim. Kita yang manusia biasa ni tak takut? La. Maka di ayat ini Allah Ta'ala sebut, Inna azab rabbihim. Azab Tuhan mereka. Dia tak kata azab Allah. Nak beritahu bahawa hampirnya Tuhan pencipta kamu, pentadbir kamu tu. Jadi kamu jangan rasa jauh. Maka orang mukmin sentiasa letak dalam kepala dia amalan wa khaufan. Dia buat amal dan dia takut. Orang munafik isaatan wa amnan. Dahlah buat jahat, confident pula, confirm pula dia ni bebas, aman, masya-Allah tabarakallah. Sifat yang kelima. Tanda walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka yang menjaga kehormatan diri dia. Ingat kehormatan diri dia, faraj dia tak pergi letak tak kalau tempat. Aurat dia jaga. Yang huruf-huruf di sini dengan mana jaga dia punya faraj, tidak buat benda tak baik, tidak berzina, tidak berlaku liwat dan tidak berlaku. Dan ada juga ulama mengatakan furuj menjaga faraj daripada terdedah aurat. Ini kita ni main-main pakai seluar pendek. Pakai orang perempuan nampak dia punya aurat. Sebab dalam hadis Nabi kata ihfaz auratak, jaga aurat kamu itu.
illa min zaujatika aw ma malakat yamin. Kecuali ketika bersama dengan isteri, aurat dia lain macam. Cerita lain. Dengan orang lain, jaga betul-betul. Ini tidak kita nak kadang duduk buah, selok kai. Mula-mula dia kilah halik kiri, lepas tu kilah halik ni pula, akhir kali selok habis lah kan. Jadi, penjagaan aurat kita ni kena jaga betul-betul. Jaga faraj kita ni kena jaga betul-betul. Jaga aurat juga, jaga kehormatan diri kena jaga. Ini di antara tanggungjawab kita lah para jemaah sekalian. Jangan duk buka aurat satu kali. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isterinya. Isteri dia memang tempat dia dah kan. Nabi sebut dalam hadis wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan isteri kamu tu kan. Sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Seorang itu suka-suka ya untuk melepaskan syahwat dia sedekah, boleh pahala. Masya Allah. Nabi buat ayat sebalik. Nabi kata, membayangkan kalau dia pergi letak di tempat yang tidak halal. Dia pergi letak syahwat dia di tempat yang haram. Pelacuran ke apa benda, apa jadi? Dosa. Maka dia pergi letak di tempat yang halal. Kalau dia niat pula nak menyelesaikan nafsu dia supaya tidak mengamuk koksi, kata kalau yang muda-muda lagi dengan cara dia letak di sini untuk mendapat zuriat yang salih, dia boleh pahala. Masya Allah, tabarakallah. Inilah di antara keindahan Islam. Maka kita kena ingat, aurat kita ni, faraj tu, aurat yang besar ataupun aurat yang lain kita kena jaga, kecuali kepada isteri kita. Ingat dengan isteri, aurat dia tidak ada aurat lagi dah. Au ma malakat aymanukum, ataupun hamba-hamba kamu, fa innahum ghairu malumin. Maka itu tidak dicela. Tidak dicerca sebab cela apa je bendanya Allah halal. Kan? Ada setengah orang ni istiqzar, tak mau hubungan suami isteri dengan sebab kita kata perkara yang halal tak sedut malu. Masya Allah, tabarakallah. Pasal itulah kita tengok ada setengah orang ni malu dia. Pemalu orangnya. Kita duduk mikir, dia ni nak kahwin macam mana? Malu. Masya Allah, tabarakallah. Lepas dia kahwin, dia ramah pada anak gaya-gaya. Gaya-gaya yang buah saja. Hak ni, buat kerja sengoti. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Kita tak sedut panjang sini. Allah kata ayat 31. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Kemudian, sesiapa yang mengingininya, nak melampiaskan nafsu dia, ataupun letak di tempat yang selain daripada demikian, dia letak farak dia di tempat yang haram, dia dedah aurat dia kepada orang yang bukan isteri dan yang tidak sepatutnya, maka merekalah orang yang melampaui batas. Maksud wara azalika itu dipanggil kasful aurat, mendedahkan aurat, ataupun melampiaskan syahwat dia di tempat yang tidak sepatutnya, maka itulah orang yang adun, orang yang melanggar batasan sempadan Allah Ta'ala beri. Maka Allah Ta'ala sebut di sini ayat ini al-adi, maknanya al-adun, makna orang yang melampaui, langkah batas. Kalau kata mu'tadi, tu dia buat dengan dia langgar orang lain pula. Itu minal udwan. Allahu akbar. Jadi ayat-ayat ini masih lagi dalam sifat orang mukmin. Berapa dah tu? 5. Tanda yang ke-6, sifat yang ke-6. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Kalau orang bagi amanah kepada kita, kita jaga betul-betul. Di antara amanah besar yang Tuhan beri, jaga solat. Solat tak amanah. Ya, ada kita boleh tipu ya. Tak solat kan. Solat dah. Padahal dia tipu. Jangan. Mana ulama kata al-amanat di sini dengan makna segala taklif syarak. Solat, puasa, zakat, mandi, wuduk, semua itu dia panggil amanah. Dan termasuk juga amanah yang diberi oleh manusia. Manusia beri tugas pada kita. Kita tanda tangan amanah. Habis kita tipu. Orang simpan barang yang kita tipu, kita khianat. Maka jangan. Itu bukan sifat orang mukmin. Maknanya amanah ni, kepercayaan, kejujuran ini sangat besar. Kalau orang tak ada orang ni,
Pasal itulah ada riwayat mengatakan al-mu'min la yakzib, orang mukmin tidak bohong. Orang mukmin tidak dusta. Orang yang bohong, orang dusta ni bukan orang sifat munafik. Dalam hadis Nabi kata adil amanata ila man tamanaka. Tunaikan amanah orang beri pada kamu, wala takhun man khanaka. Mu jangan jadi pengkhianat. Sifat munafik, iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Itu sifat munafik. Janji bohong, cakap dusta, bila diberi tugasan amanah, mereka akan khianat. Na'udzubillah lah. Baiklah para jemaah sekalian, ada orang yang baik secara zahirnya, tapi kalau diberi tugasan, diberi jawatan, mula khianat lalu lah. Orang Arab jahiliyah dulu, dalam bab amanah ni jangan dia jaga. Sebagaimana kisah Abu Sufyan dengan Herakla, saya tak cerita di sini panjang. Kata di Abdullah bin Mas'ud, tanda tuan-tuan, kata-kata ini. Dia kata, man lam ta'murhu salatu bil ma'ruf. Siapa dia salat, tapi salat itu tidak menunjukkan dia kepada buat benda baik. Wala tanhahu anil munkar. Dan salat itu juga tidak menjadi penghalang dia daripada buat benda munkar. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka orang itu tidak bertambah daripada Allah Ta'ala kecuali makin jauh. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kau dekat, kau semakin jauh. Sebab apa makin jauh? Sebab solat. Sepatutnya lebih dekat kita. Solat nipu. Apa dia? Allahu Akbar. Sedangkan fungsi solat dalam surah Al-Ankabut, ayat 45, Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada mungkar dengan benda keji. Sifat yang ketujuh, tanda. Wallazina hum bisyahadatihim qaimun. Dan mereka yang memberikan penyaksian, keterangan dengan benar, lagi adil semasa menjadi saksi. Kita jangan main. Lalu ni orang nak jadi saksi muda, Nabi SAW sebut dalam hadis, akan datang satu masa, yashhadun wala yustashhadu, pergi jadi saksi, orang tak suruh pun, dia sendiri jadi saksi. Oh, ini masalah. Kalau jadi saksi, bohong, syahadatu zur. Oh, saya menyaksikan, begini. Walau dia tak tahu pun, asalkan boleh fulus, boleh duit yang menyebabkan dia jadi saksi. Boleh duit, dia pun jadi saksilah dia. Allahu Akbar. Kemudian Allah ulang balik ayat ni. Tengok. Dalam ayat kita ni, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Berapa tadi kita kata? Sifat yang ketujuh. Kemudian Allah Ta'ala ulang balik ayat 34. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, apa dia? Dengan waktunya, dengan syaratnya, dengan khusyuknya. Habislah kita, 7 sifat. Sekali lagi, oleh kerana di awal dulu kita bincang tentang orang salih illal musallin, maka Allah jawab dalam ayat 34 ni, siapa dia orang musalli itu? Alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang salat itu iaitulah orang yang berterusan salat dan menjaga salat dia dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan khusyuknya, dengan khuduknya, dengan tazallulnya, cukup syarat. Maka apa boleh? Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka yang demikian sifatnya ditetapkan dalam syurga yang diberikan penghormatan. Dengan sebab amalan baik kamu, Allah beri kepada kamu syurga dan diberi penghormatan yang cukup besar. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita pergi kepada ayat 36. Habislah itu 7 sifat orang yang baik. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang berkejaran ke sisimu? Dia mari musri'in. Dia mari buat apa? Semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat dan membaca Quran dekat Kaabah, kaum musyrikin datang berkejaran, datang sambil duduk berkelompok-kelompok di sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi, lalu mengejek-ngejek. Dia kata, kalaulah Muhammad ni baca syurga, kita lah orang masuk ahli syurga tu. Dia duduk main. Bukan mari nak dengar Nabi kita kuliah, mari duduk main, syurga mari duduk perli. Allahu Akbar.
anil yamini wa anis shimali izin. Berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Mana Nabi biasa dia maya dekat Kaabah. Jadi puak kafir ni mari kiri kanan duduk. Duk mari apa? Duk mari duk perli. Dia kata apa? Kalau masuk surga, kita lah sekali dengan dia. Kita mainlah main. Ayat 38. Ayatma'u kullu mri'im minhum an yudkhala jannata na'im. Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasuk ke dalam surga yang penuh nikmat, sedang dia tidak beriman? Kita kata tak usah duk buat lah. Tak usah duk cakap banyak, tak usah duk buat besar, tak usah duk buat lagu. Kan ada orang buat lagu, aku tunggumu di pintu surga tu. Pintu surga apa muhmaya pun tidak, beriman pun tidak. Allah jawab, 39. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Allah kata tidak sekali-kali mereka yang kufur engkar tidak akan dapat masuki syurga. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahui. Apa dia? Kita dah bincang panjang dah kan. Apa yang sedia ketahui. Manusia ini diciptakan daripada air mani. Kemudian daripada jadi darah, jadi daging, jadi manusia. Ayat yang ke-40. Allah Ta'ala bersumpah di sini. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Maka aku bersumpah dengan kebesaranku. Siapa dia? Tuhan yang menguasai seluruh alam. Masyariq. Mana dia guna lapak jamak? Masyariq. Seluruh alam meliputi tempat-tempat masyriq. Dia panggil tempat terbit matahari. Orang panggil timur kan. Wal magharib. Dan tempat tenggelamnya di mana? Barat. Jadi Tuhan kata Rabbil Masyariq. Tuhan timur dan barat-barat. Dia guna jamak di sini. Inna laqadirun. Sungguhnya kami yang berkuasa. Allah sumpah di sini tempat naik matahari, bulan, dan tempat maghrib, tempat jatuh. Tuhan kata apa? Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Aku yang menguasai timur barat ni, tempat naik, tempat jatuh matahari, berkuasa untuk membinasakan mereka. Jangan duduk berani serta menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Tuhan kata mulai aku jumpa. Berapa banyak dah geng-geng yang telah lawan. Jadi para jemaah sekalian, kita tadabbur di sini. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni masyariq dengan jamak. Ada juga dalam surah Ar-Rahman Tuhan sebut Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Dia guna musanna, tasniah. Masyriqaini, dua tempat. Tempat naik, dua tempat jatuh. Sebab apa? Tanda. Sebab dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut Al-Jin wal-Ins. Tuhan sebut jin dengan manusia. Maka dia sebut dua. Masyriqah ini untuk manusia, untuk jin, aku buat belakang. Dalam tempat yang ketiga, dalam surah Al-Muzammil. Anda tuan-tuan, ini tadabbur ni panggil. Dalam surah Al-Muzammil ayat 9, Allah sebut Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tuhan timur dan Tuhan barat. Hak dia belakang. Apa dia? Sebab ayat ini menceritakan tentang tauhid. Maka Allah kata apa? La Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illahu fattakhiz wakila. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Kita nampak di sini para jemaah sekalian tempat. Dalam ayat ini Tuhan kata Rabbul Al-Masyariqi wal Magharib. Nak ceritanya hak aku belakang tu. Kemudian masyriqah ini, kemudian Rabbul Masyriq wal Maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil ayat tadabbur. Tuhan kata aku boleh ya, tak ada siapa boleh kalah aku. Ayat yang ke-42. Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Allah kata, oleh itu biarkanlah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenggelam dalam kesesatan dan leka bermain-main dalam dunianya. Kan di awal dulu, ingat tak? Awal surah, sa'ala sa'ilun, geng-geng kafir mari tanya Nabi, bi'azab, bila nak azab? Tuhan kata, fazarhum yakhudu, lok dia. Biar dia lah.
Kalau kita gitu kak. Sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan. Sa'ala sa'ilun, kita kata biar dia lara, dia leka, dia akan jumpa hari yang dia minta bi'azabin waqi' bila sampai masa. Bila? Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran kepada berhala-berhala yang mereka sembah atau puja dulu. Ingat, atas dunia ni memuja berhala, mulai hari ini keluar daripada kubur sirak cepat. Ini ada orang bagi tahu kepada saya, ada permainan dipanggil PUBG. PUBG ni dia duk tunjuk gambar berhala, lepas tu ni game ni mari ni dia main sembah-sembah tok ayah dulu, nak ambil power. Ini hati-hati, ada unsur syirik penyembahan berhala dalam permainan. Jadi para jemaah hati-hati, jangan duk biarkan anak-anak main benda-benda yang ada unsur syirik macam ni. Sama juga game yang duk main ahli sihir, itu pun bahaya. Nanti anak kita percaya pula ke patung-patung tu. Game betul lah game, tapi kalau dah masuk dalam kepala nak ubah payah. Hati-hati tuan-tuan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Dia keluar di akhirat esok daripada kubur sambil pandangan mereka tunduk, ditimpa oleh kehinaan. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Tengok di sini ada khashi'in. Allah Ta'ala sebut khashi'atan absaru, mata mereka tunduk belaka. Dalam ayat tadi, ayat solat, Allah kata apa? Khashi'un. Khashi'un wa ala alladhina hum fi salatihim khashi'un. Makna khashi'un tu orang yang khusyuk dalam solat. Tapi hak sini khashi'atan, tunduk, bukan khusyuk dah tu. Sebab apa? Sebab mereka sudah ada di hadapan mereka pandangan, dia nampak sendiri azab, dia nampak kemurkaan Allah, maka kata itulah, kata di para ulama, faman lam, siapa yang tidak menghinakan dirinya di dunia ini kepada Allah Ta'ala dengan melakukan salat, melakukan sujud, tunduk muka kita di atas lantai yang paling rendah untuk mengagungkan Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la, maka azallahullahu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan hina mereka pada hari kiamat dengan azab seksa yang berat. Sebab apa? Sebab di atas dunia dulu kamu sombong, tak mau tunduk kepada aku, tak mau sujud pada aku, tak mau khusyuk pada aku. Hari ini aku hinakan kamu dengan sebab ini. Ya, kepada jemaah sekalian, kesimpulan daripada surah yang kita bincang ini untuk pada kali ini, iaitulah kepentingan menjaga solat. Siapa dia solat dia fail, bermakna yang lain itu banyak gagal. Tapi kalau solat dia betul-betul jaga, insya-Allah dia orang ni tak akan pecah amanah, orang ni tak akan berlaku rasuah, tak jadi penipu, tak jadi penghasut, tak jadi cyber tropa, duduk jadi batu api, duduk melaga-lagakan orang. Jadi banyak sekarang ni cyber tropa ni batu api, duduk melagakan orang, duduk memporak-perandakan keamanan dan kedamaian. Kita kata ini semua ni bahaya. Maka Allah kata, zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dijanjikan. Munak sangat, mari perli Nabi, mari tanya Nabi sa'ala sa'ilun, inilah jawapan dia. Maknanya itu dia panggil rabt, bidayatul ayah ma'anihayatiha, bidayatul surah, permulaan surah dengan akhir surah, kita nampak. Pasal itulah Allah Ta'ala bagi jaminan, law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan daripada Allah, maka jumpa fakta yang bercanggah, tapi oleh kerana dia mari daripada Allah yang satu, yang esa, yang tunggal, awal surah, akhir surah bercantum. Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah, para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi dalam siri akan datang, surah yang kelima dalam juzuk yang ke-29 ini, surah Nuh alaihi salam. Insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, hari ini hari Jumaat, sentiasa saya buat kempen saya. Hari ingat Jumaat, ingat selawat. Berapa banyak dah baca selawat daripada malam tadi sampai pagi ni, sampai petang ni, insya-Allah perbanyakkan selawat. Dan jangan lupa hari ini juga kita baca surah Al-Kahfi untuk menerangkan hati kita ni, insya-Allah. Jadi alhamdulillah sudah banyak dah negeri-negeri pada hari ini membenarkan solat Jumaat sampai 40 orang jemaah. Ada imam bagi tahu
Dia kata ada setengah tempat, Masya Allah, Tabarakallah, orang yang telah diberi jemputan untuk hadir solat Jumaat, tapi dia tak pergi. Dia kata orang lain tak pergi belakang, aku tak pergi juga. Sedangkan dia sudah dapat jemputan. Kita ingat, kita duduk dalam PKP-B sekarang ni, terkurung kita nak pergi masjid tak boleh dengan peraturan-peraturan, maka kita kena ingat, apabila kerajaan telah memberi kelonggaran, pihak majlis agama telah memberi kelulusan, 40 orang boleh solat. Pihak masjid telah beri nama saudara, awak hadir solat Jumaat hari ini. Bermakna, kita telah terkeluar daripada kelompok yang diuzurkan daripada solat Jumaat. Telah keluar daripada kelompok yang boleh tak pergi Jumaat kerana keuzuran. Sebab kita telah disenaraikan dalam 40 orang. Hati-hati, siapa dia tak pergi. Dengan nama dia sudah disenaraikan. Dia setelah sampai panggilan itu kepada dia, maka orang ini dikira telah meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. Jangan main. Ada setengah imam tak mau buat Jumaat, dia kata tak cukup bilangan. Dululah masa 12 orang. Kita kata 12 pun sudah ada pandangan ulama. Pihak majlis fatwa negeri telah putuskan, ada juga imam tak mau buat. Dia kata tak cukup syarat, tak cukup syarat. Mana mazhab Syafi'i tulen dia pula. Hari ni bila cukup 40, ada pula imam tanya, kalau ada tak datang ustaz, tinggal 39 macam mana? Pergi panggil dia macam mana pun. Dah kita jemput dah dia, kena panggil, biar cukup 40. Anda ingat pengalaman saya dulu cerita, arwah bapak saya ni Allah irham, selalu dia cerita bila mari bak solat Jumaat ni, di kampung, sebelah kampung kita ni nama dia Kampung Gung. Zaman dulu, penduduk kampung sikit bilangan. Jadi imam ni ada senarai. Senarai, dia panggil. Sebelum nak solat Jumaat, dia panggil nama seorang-seorang. Tak cukup, pergi panggil. Tengah duduk buat padi ke, tengah duduk buat dalam kebun. Panggil, mari. Tak cukup solat Jumaat ni. Salah seorang daripada nama yang selalu disebut, nama dia pelik. Tak tahu dia pakcik ni mari daripada mana. Kita kata Allah irhamhu, nama dia Soda bin Kerta. Bila imam panggil, Soda bin Kerta, Allah. Boleh jadi orang Jawa mana, sampai ke kampung kita ni. Yang pentingnya, nama Soda bin Kerta ni saya ingatlah sampai hari ni. Arwah bapak saya selalu sebut, maknanya nak cerita orang zaman dulu susahnya. Jadi kita hari ni kembali semula ke zaman dulu, zaman tak cukup orang dulu. Terpaksalah kena panggil nama seorang-seorang. Sekarang ni kita tak panggil nama, orang mari masjid, tanda tangan kehadiran. Cek dia punya diary, tengok dia punya suhu berapa. 37 poin berapa? 36. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi para jemaah janganlah kita cuai, apabila sudah dapat keizinan, tunaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan dua perkara besar yang kita buat, selawat dan juga surah Al-Kahfi, bagi orang yang telah dijemput ke masjid hari ini, jangan leka, jangan cuai, anda telah dikira menjadi ahli Jumaat. Sekian dulu, insyaAllah kita jumpa lagi dalam siri akan datang, surah Nuh. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.